Kerana aku rasa ini adalah ujian yang berat kepada orang Islam. Tapi di Malaysia ni, kenapa kebencian kita sama Islam sangat tinggi? Jadi siapa yang masuk, cara macam mana pun bagi saya bukan jadi isu. Isunya ialah kita nak bantu dan pastikan diorang ni boleh bertahan. Mana ada NGO boleh tipu sebab proses audit pergi ke ROS. Betul. Dipantau. Dia orang tak faham audit apa, tiba-tiba dia dengar orang lain, waktu dia pun guna argument audit dan sebagainya. Padahal dia pun tak tahu audit tu tentang apa. Malam ni kita jemput seorang yang saya hormati lah, Cikgu Azmi bin Abdul Hamid, iaitu Presiden Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM, salah satu daripada kumpulan aktivis yang menjalankan banyak misi kemanusiaan tempatan dan antarabangsa yang akan memperkatakan kita tentang banyak benda pencerahan supaya tuan-tuan faham lebih mengenai NGO, peranan NGO, skop mereka. Saya nak tanya dengan Cikgu Azmi lah selaku orang lama dalam kerja amal ni. Terutama juga ada Cikgu adalah Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia. Jadi banyak orang duk ingat kata kerana track record MAPIM sangat antarabangsa. Jadi orang tak tahu apa aktiviti yang MAPIM buat bagi meladani rakyat Malaysia yang sekarang berada dalam kesusahan dan juga pandemik COVID-19. Mungkin Cikgu boleh cerita sikitlah apa yang MAPIM lakukan bagi membantu rakyat Malaysia yang terjejas sejak 18 bulan lalu. Terima kasih Zainal. Terima kasih kerana Alhamdulillah. MAPIM ini dia 18 tahun dah kewujudannya dan kerja kita... Saya seorang hilang audio meh? Diorang kat lah. Oh, saya je lah. Okey. Okey ya. Dengar ya? Dengar? Okey. Dengar. Jadi 18 tahun ni kita melaksanakan dua gerak kerja. Satu gerak kerja antarabangsa, satu gerak kerja dalam negara. Dalam negara ni ada 17 agenda. Salah satu agenda ialah juga termasuk kebajikan. Gerak kerja kita di sekarang ni kalau kita nak relevankan aktiviti MAPIM ni ialah kita betul-betul cuba terlibat menangani isu pandemik ini, terutama kesannya kepada kebajikan masyarakat. Jadi kita tumpukan kepada dua lokasi iaitu dalam negara di kawasan bandar dan juga di kawasan luar bandar. Dalam gerak kerja ini kita pada asasnya memberikan bantuan-bantuan makanan asas. Dalam kita telah menghantar lebih kurang hampir dekat-dekat 50,000 kotak makanan. Tetapi ada lagi yang nampaknya belum dapat kita kesan. Kita cuba kerjasama dengan Jabatan Kebajikan, dengan Pejabat Zakat untuk nak tahu sama ada kita punya nama ini bertindan atau tidak. Jadi kerja yang kita buat ini juga bukan saja memberi bantuan itu, kita juga lihat kesan mental ya, kesan trauma. Banyak pihak nampaknya yang cenderung untuk melakukan perkara yang agak tidak menyelesaikan masalah. Umpamanya kecenderungan untuk nak bunuh diri, kecenderungan untuk memukul isteri dan anak-anak, kecenderungan untuk mengganas di luar. Itu ada kes-kes yang kita kendalikan. Seterusnya kita cuba lihat juga komuniti-komuniti agak di dalam pendalaman, iaitu kampung orang asli yang juga mereka itu terputus, ada bantuan tetapi ada tempat yang tak sampai. Jadi kita lakukan itu juga. Kerja-kerja yang lain tu ialah bencana alam di dalam negara, banyak kita lakukan iaitu di banyak negara, banyak negeri sampai ke Sabah, Sarawak. Dulu di Tawau ada berlaku kebakaran, kita telah dapat bantu orang-orang di Tawau tu kena insiden itu. Di sebelah Semenanjung ni kita cuba lihat masyarakat yang dia panggil rentan, vulnerable. Vulnerable ni makna rentan, yang mudah je. Bila berlaku apa-apa dalam negara kita dari segi ekonomi, dari segi kesihatan, kelompok ini. Dalam senarai kita ada lebih kurang hampir 10,000 yang kita sentiasa cuba nak cari. Ya, bagaimana kita nak sampaikan, di mana mereka dan cuba kita rekodkan. Dan apa keperluan mereka selain daripada makanan, ada yang juga telah terpaksa tidur dalam kereta kerana tidak mampu bayar sewa.
Itu kes-kes yang kerap kita terima dan kita di pejabat MAPIM ni menjadi juga satu talian panas untuk orang selalu telefon minta tolong. Jadi itu yang kita lakukan dalam negara. Cikgu, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, cikgu, ramai anak-anak muda yang mungkin first time melihat cikgu, mungkin selama ni mereka hanya dengar nama Cikgu Hamid je ni. Cikgu Azmi ni, baik tuan-tuan dan perempuan, dalam tempoh sebentar tadi, lebih kurang 7 minit tadi, Cikgu Azmi ada menceritakan sedikitlah tentang peranan MAPIM. Baik, kita akan pergi lebih jauh lagi, cikgu. Cuma orang kata biasalah, bagi mereka yang baru melihat ataupun baru mengenali, baru mendengar nama Cikgu Azmi Abdul Hamid, inilah orang dia. Orang lama dalam kerja-kerja kemanusiaan. Ada trademark khas Abanal, Cikgu Azmi ni. Oh ya? Ya, Cikgu Azmi ada trademark. Dia gemar berbaju Melayu, bersongkok dan berkain pelikat. Bukan saja dalam, juga di luar negara. So bila kita naik poster hari tu, yang malam ini kita akan bersama dengan Cikgu Azmi. Bila kita naik poster untuk bersama Cikgu Azmi ni, ramai orang komen tu, oh ini yang ustaz ataupun yang selalu pakai kain pelikat tu, Abanal. Itulah. Ya. Jadi Cikgu Azmi, saya difahamkan cikgu ni memang latar belakang cikgu, arwah keluarga ayah Cikgu Azmi sendiri pun memang seorang guru. Tapi yang bestnya Abanal, Allahyarham arwah bapa kepada Cikgu Azmi seorang guru muzik. Betul ke Cikgu Azmi? Betul. Okey, Cikgu Azmi. Yes. Ini satu benda yang menarik. Ayah seorang guru muzik. Kemudian anak pula menjadi cikgu dan terjun dalam bidang kemanusiaan, humanitarian mission ni. Baik cikgu, nampaknya pengaruh arwah Allahyarham bapa Cikgu Azmi ni sangat kuat dalam diri Cikgu Azmi. Mungkin boleh share sikit dengan kita permulaan itu, bagaimana mulanya Cikgu Azmi dan bagaimana mula terbitnya perasaan ataupun keinginan untuk masuk dalam bidang humanitarian ni. Silakan Cikgu Azmi. Ya, terima kasih Syarif. Bapa saya Cikgu Hamid, orang panggil Cikgu Hamid, Hamid Baharudin. Beliau memang cikgu muzik, tetapi mengajar juga bahasa Inggeris, juga jurulatih badminton di masa itu IPSI, Institut Perguruan Sultan Idris di Perak. Kemudian dia menjadi nazir dan dia pergi ke sekolah-sekolah. Dalam itulah dia menitip semua 4 orang adik-beradik sana, semua semacam ada talent muzik itu, mungkin dah tumpah daripada dia lah kot, ya. Kami sangat mudah umpamanya. Saya sendiri mengambil ujian muzik sampai grade 8. Dan akhirnya saya juga menggubah piano grade 8. Piano grade 8. Ya. Grade 8. Jadi saya menggubal, adik saya yang kecil dia telah masuk menggubal lagu, dah masuk dalam peringkat kebangsaan, nama dia Azman. Kemudian saya sendiri menggubal banyak lagu-lagu sekolah, termasuk bapa saya itu menggubal lebih kurang dekat 300 sekolah, semua lagu-lagu sekolah, termasuk Dewan Bahasa dan Pusaka juga adalah gubalan daripada bapa saya. Dan tiap kali dia mengadakan latihan itu, saya akan bersama dengan dia sebab dia minta bantuan saya untuk main piano, kadang-kadang dia main recorder, sehingga adik saya itu sendiri juga, adik saya sekarang ni menjadi guru muzik tapi dah pencet dah. Saya mengubah lagu yang agak kekal nampaknya, lagu Angkatan Belia Islam Malaysia. Abim. Kalau Abim, ya. Kalau saudara dengar mana-mana pertemuannya, itu lagu saya lah. Kemudian MAPIM sendiri ada lagu sendiri yang saya gubal. Kecenderungan saya ini ialah apabila bapa saya ini dia melihat muzik itu ialah satu perantaraan kemanusiaan yang tinggi. Dia kata muzik jangan terlihat muzik je. Muzik itu satu disiplin. Jadi saya cuba mengaitkan apa pun dia maksudnya. Dia mengatakan, Azmi, dia bawa saya pergi ke Jepun.
untuk melihat macam mana guru di Jepun mengajar muzik kepada budak-budak umur sampai 5 tahun. Dan sangat mengagumkan. Dia kata inilah dia yang mendidik muzik sampai ke peringkat orang menghayatinya bukan saja sebagai muzik biasa tetapi dapat mendidik. Jadi dengan itu dia selalu bercakap dengan saya tentang kesusahan orang lain, tentang masalah-masalah anak-anak muda, remaja sekarang. Itu orang kata saya kadang naik letih jugalah masa makan pembincang, masa nak tidur pembincang. Saya kata Allah macam ni. Tetapi rupanya dia menyerap dalam jiwa saya dan kerap dia ajak saya kalau pergi mana-mana kita singgah tengok mana orang susah. Pergi ke mana-mana pun kita hari ini kita kena singgah. Jadi dia kata dia ajar tangan saya, dia bagi saya duit, dia kata kamu sini hulurkan. Jadi itu berlaku lebih kurang hampir 20 tahun usia saya tu dididik begitu. Sampailah satu peringkat dia minta saya, kamu kalau ada keberanian kamu pergilah ke negara Bangladesh. Saya kata untuk apa? Kamu lihat kemiskinan lewat di sana. Dan saya pergi tanpa sesiapa. Dia kata ini ujian untuk kamu. Macam mana kamu nak cari duit? Aku bagi cuma tiket saja. Macam mana kamu nak berkenalan orang di sana? Saya duduk lebih kurang hampir 2 minggu. Dari situlah jiwa kemanusiaan saya itu sudah menyebatilah artinya ini. Dan pada tahun 1997 saya mulai dalam ketika dah mahasiswa saya mulai berkecimpung dalam gerak kerja kebajikan ini. Isu-isu banyak masa mahasiswa tu, isu Afghanistan, isu Palestin, isu negara yang bergolak tu saya sering dapat pergi. Kemudian dalam masa yang sama saya dididik oleh orang tua saya ni untuk melihat semua kampung-kampung Felda, tengok macam mana keadaannya, dan juga yang penting sekali yang saya rasa saya menjiwai sebab 1 bulan saya duduk dalam keluarga setinggan di KL. Masa itu di Kampung Pandan. Di kawasan setinggan. Jadi saya sengaja duduk situ untuk merasai macam mana yang kata setinggan ini. Jadi rumusannya Syaril, saya dididik sebegitu, tapi didikan muzik itu mempengaruhi saya. Ya, kehalusan saya meneliti bila saya berbincang dengan anak-anak kecil, saya bincang orang tua, saya kerap juga pergi ke hospital untuk bantu. Itu kehalusan muzik itu mempengaruhi saya untuk terlibat dalam kerja-kerja kebajikan dan kemanusiaan. Itulah lebih kurang lah secara tengok apa Nal. Kalau kita tak sembang malam ni, kita tak tahu rupanya Cikgu Azmi ni yang orang tengok macam ustaz apa semua ni sangat mengagumi muzik. Okey? Maknanya muzik itu sebenarnya yang banyak mempengaruhi Cikgu Azmi dalam bidang sehingga sebelum dia masuk dan sehingga dia masuk dalam bidang kemanusiaan. Luar biasa Abang. Saya sangat terkejut ni, saya tak sangka. Saya tak pernah dengar ni rupanya background Cikgu Azmi ni, keluarga dia semua dalam bidang muzik. Ada album nanti saya bagi kepada Zainal ya. Ada satu album saya buat apa Zainal dengan Syarif, nanti saya hantarkan album yang saya buat lagu-lagu Palestin. Okey. Cikgu sebut tadi kata daripada mula COVID dan di tengah-tengah kesusahan ramai, MAPIM telah menghantar 50,000 pack bantuan makanan kepada rakyat Malaysia dan continuous. Tapi saya nak tanya cikgu tentang 10,000 orang golongan rentan ni yang dikenal pasti dan sentiasa dijaga. Boleh cikgu detailkan tak? Sebab supaya kadang penonton pun tahu juga bila kita sebut golongan rentan ni, orang selalu ingat golongan rentan yang datang pada waktu COVID. Tapi bagi MAPIM, golongan rentan ini adalah golongan kekal yang memang dibantu lama dah pun. Di mana golongan rentan ni berada cikgu? Di seluruh negara. Kita bekerja dalam 82 lokaliti dan kita mengesan mereka itu di kalangan wanita. Juga ada profilnya, profil wanita ibu tunggal, kemudian wanita yang juga sangat miskin lah, fakir sungguh. Kemudian kita bekerja untuk melihat kelompok OKU. Dalam 82 lokaliti ada lebih kurang 17 yang kita lihat ada keadaan yang kronik. Kita juga profilnya di kalangan mereka yang sudah kehilangan sumber pendapatan. Itu di 26 bandar. Mereka yang akibat COVID ni memang tak ada apa. Dia punya simpanannya tinggal hanya RM1,000 saja setelah dikeluarkan daripada KBSP dan kemudian dia sudah hilang punca. Jadi grup ini juga kita tangani.
Kemudian kita pergi juga dalam 10,000 ni di kawasan-kawasan bandar yang besar, iaitu Penang, kita pergi Ipoh, kemudian Seremban, Johor Bahru, Kuantan, Kota Baru. Ini bandar-bandar besar, tetapi kelompok ini ada di situ, ya. Dan termasuk juga saya panggil golongan muhajirin. Golongan muhajirin ini golongan orang yang datang, ya, yang menumpang pada kita lah kerana dia ada masalah luar negara dan dia datang pada kita. Ada 17 negara yang kita kendalikan, misalnya. Yang parah sekali inilah yang Rohingya ni, tapi kita kendalikan mereka yang datang daripada Afghanistan, mereka daripada Iraq, yang datang daripada Somalia, daripada Yaman, daripada Syria. Itu dalam list kita tu ada lebih kurang dalam hampir 2,000, tapi yang lain itu 8,000 itu adalah daripada golongan warga kita, warga Malaysia. Cikgu, dah sejak dia saya tanya gitu Saya, cikgu sebut tadi tentang barisan depan juga. Kita tak banyak maklumat lah. Mungkin kita hanya ada gambaran barisan depan tertekan kan. Tapi yang cikgu dah jumpa, lawat dan bagi kaunseling, mungkin cikgu boleh share lah untuk kita meningkatkan lebih penghormatan pada barisan depan. Sekarang ni tiba-tiba je cikgu, kebencian kepada polis, orang dah mula pertikaikan kerana 2-3 kes picagari, kes suntikan tu. Saya fikir hasutan dan kebencian luar biasa telah diberikan kepada golongan barisan depan. Kadang-kadang orang kita punya cara up and down menghargai sesuatu benda ni, dia macam habis madu selepas dibuang. Saya tak faham, tapi cikgu boleh share mana ni supaya kita dapat gambaran. Cikgu berada, cikgu jumpa mereka, cikgu dengar masalah mereka. Mungkin cikgu boleh share tahap psikologi yang dialami oleh barisan depan. Oh, luar biasa Zainal, luar biasa sejak daripada Mac tahun lepas, ya, walaupun terkendali gitu ni kes-kes pandemik ni, tetapi di situ saya sudah mulai mengesan betapa stresnya mereka, betapa mereka tak tersangka boleh jadi begini, dan semua ya daripada di checkpoint atau roadblock yang kita ada, saya selalu kalau saya lalu saja saya akan ambil masa untuk saya, lepas itu saya turun ke tepi dan saya bersembang dengan mereka, dan juga di hospital adalah maknanya payah mereka nak cerita. Bila saya kata tu bercerita macam mana keadaan bekerja balik rumah kemudian begini, mereka itu semacam pasrah lah, ya. Kami dah terpaksa bertugas, kami buat takat yang kami mampu lah. Jadi maknanya begitu, baik daripada doktor yang saya jumpa sampai kepada nurse, sampai kepada pekerja buang sampah di hospital, sampailah kepada checkpoint, roadblock semua ni. Perlahan mereka ya begitu, seolah macam dia nak cerita, tolong simpatilah dengan kami. Dia orang tak mau luahkan itu. Dia cuma katakan inilah yang termampu kami buat. Dah habis, orang Kedah panggil habis riang dah. Tak ada apa yang kami dah boleh buat. Jadi dan betul Zainal, ya, 1-2 kes. Ada orang sendiri baru yang kes yang jab tu. Saya cuba telefon juga tapi tak dapat orang. Tiba-tiba disiarkan gitu. Mungkin dia berasa ini perlu didedahkan, tetapi saya kira ini satu kes you boleh laporkan, tetapi untuk jadikan jadi isu sehingga orang sudah pandang serong kepada petugas ini. Demikian juga polis-polisnya ada 1-2 kes itu, tapi sekarang ni dah persepsikan begitu. Saya agak rasa kesal jugalah, ya. Perbaikan memang perlu, tetapi kalau gambarannya begitu dalam keadaan yang kronik dan kritikal begini, kita sudah dicampur baur dengan pandangan yang tidak baik lah. Maknanya bila tengok, padahalnya kita tahu bila kita pergi pusat-pusat ini, tengok macam dia orang bekerja. Bila saya dapat jab dengan isteri saya, sementara kami pergi satu nombor ke satu nombor kan, kita pergi bergerak sampai kita jab tu. Saya bersembang, saya kata ni dah berapa jam tidur sehari. Dia kata tak tidur lagi pakcik, saya ni dah tak tahu nak buat apa. Lepas tu yang ni dah makan tak sempat makan lagi. Jadi saya kata ini kalau orang ambil 1-2 kes untuk menghentam, saya kata ini 1-2 kes ini adalah gambaran keseluruhan berapa ribu barisan depan ini. Dan kalau yang di tengah panas bila roadblock, saya selalu bawa air lah. Kalau apa-apa saya suakan air juga. Saya rasa inilah yang saya kena tunjuk dia orang bahawa kami sangat menghargai lah mereka. Dan kalau kamu
digambarkan tak elok itu, kena tabah, kena sabar itu kan. Dan kita kena pesan kepada masyarakat, jangan ada sikap begitulah. Malaysia tidak harus ada sikap yang semini rupa kepada saat kelompok yang sedang bertugas dengan sangat kritikal ni. Saya tanya satu soalan lagi ada. Cikgu, saya ada satu pandangan lah mengatakan bahawa orang kita sentiasa mencari ruang untuk menyalurkan kebencian yang tersimpan. Ini berkait dengan tekanan. Semua orang ada tekanan. Saya rasa kadang-kadang komen saya run live pun cikgu. Saya sendiri pun kadang-kadang tak sanggup membaca komen. Maksudnya saya fikir di mana saja orang kita jumpa saluran untuk mengeluarkan kebencian, mereka akan keluarkan kebencian. Dan sayangnya oleh kerana yang banyak expose sekarang ni adalah perbuatan-perbuatan pihak berkuasa lah. Jadi orang kita salur kebencian. Saya fikir kata, mungkin cikgu boleh nasihat, saya fikir kata cikgu ada banyak pengalaman mengendalikan kebencian ni. Macam mana cikgu? Saya tak ada kata nak boleh bagi tahu kepada orang kita bahawa apabila kita menyimpan kebencian, hatred yang terlampau dalam diri kita dan kemudiannya kita tak boleh mengendalikannya, maka kebencian tu kita lempar secara berleluasa. Akhirnya kebencian yang kita lempar, kononnya kita nak tegur, kononnya kita nak menyatakan kebenaran, tetapi kita sedang menyampaikan kezulmatan dalam hati. Ni saya nak minta cikgu nasihat sikit. Sebab ramai yang menonton ni paling ke adik-adik, anak-anak je dengan cikgu. Betul lah. Betul Zainal. Pertama ialah mula kalau kita rasa marah dengan orang atau kita rasa negatif lah ya. Kita kena bayangkan pertama ialah diri kita tu. Kita duduk di dalam keadaan mereka. Itu nasihat saya kepada anak-anak remaja dan anak muda. Orang panggil empathy ya. Letakkan diri kita di tempat mereka. Sebelum kita nak membuat serangan, nak buat komentar, nak buat kritikan, letak kita diri kita. Dan orang mengkritik kita. Apa yang kamu rasa kamu nak respon? Ya? Mereka bukan malaikat. Mereka bukan sesuatu patut sempurna. Mereka banyak kelemahan. Tetapi dengan mudah kita terus melempar itu, kemudian dia membiak. Dia mula berangkaian. Dan itu kita telah mewujudkan suatu suasana yang sangat tidak baik. Yang payah ni kita nak tarik balik kenyataan-kenyataan itu. Sebab dia sudah mulai viral dan ditokok tambah lagi. Jadi itu perkara yang mesti diingat. Yang kedua nasihat saya kepada remaja terutamanya, bahawa kamu ni bakal untuk mengambil tempat orang macam kami yang tua-tua. Kamu akan menerajui, tak kira sebagai bapa, sebagai kerja, sebagai ketua nanti. Satu hari kamu akan berada di tempat itu. Kamu akan merasai betapa beratnya nak kendalikan semua masalah ini. Ini bukan benda yang boleh kita buat secara sambil lalu. Ini memerlukan pemikiran yang sangat serius, yang memerlukan kefahaman bagaimana benda ni berlaku, macam mana kita nak kendalikan punca masalah. Jadi kamu kena juga melihat keadaan kamu nanti di satu saat nanti kamu akan berada di tempat itu. Jadi jangan cepat kita meluahkan terus kita serang. Yang terakhir saya punya nasihatnya begini. Negara kita ni orang kata sangat berpotensi lah. Ya. Orang hormat dengan kita. Negara kita ni menjadi bintang dalam banyak perkara. Apabila diuji macam ini, saatnya lah kita yang daripada golongan muda ni berfikir secara orang sebut ya, secara konstruktif, ya, cara membina. Memang teguran boleh kita buat, tetapi jangan jadikan teguran itu menyebabkan yang tadi yang kita sebut gambaran dan persepsi yang tak baik dan prasangka, setiap kali berprasangka. Tapi gunakan tenaga kita ni untuk perkara yang positif. Kita lihat negara yang lain yang jauh lebih parah daripada kita. Jadi kalau kita dia ingat bahawa kita tak mungkin akan jadi begitu, itu salah. Kita kalau Allah uji betulnya Allah uji sedikit je baru. Tapi kalau Allah uji kita macam yang kita lihat apa yang berlaku di Palestin, di Syria, di Yaman, kita akan parah. Sebab kita punya cara kita dan sikap kita itu tidak ke arah orang kata kita ke depan. Ya. Kita berserabut dengan rasa marah dan kita pun tumpang orang lain punya, kita ambil, kita cut and paste, kita forward, kita apa. Jadi dia tidak membantu. Yang ada ialah berkecamuk lagi. Jadi itu nasihat saya. Kamu kena ingat di masa di mana kamu nanti akan terpaksa berperanan. Sila Syarif. Cikgu, lately ni
ramai duk bercakap buat NGO, NGO, NGO dan NGO. Cikgu dikenali, orang kata apa, kalau nak tahu pasal soal NGO ni, inilah orang dia. Cikgu dah berpuluh tahun bergelumang dalam dunia NGO. Apa fitnah yang cikgu tak dapat? Apa kritikan yang cikgu tak terima? Apa cabaran yang cikgu tak galas? Saya nak tanya satu perkara lah cikgu. Cikgu nampaknya terus istiqamah walaupun menjalankan kerja-kerja NGO kemanusiaan ni bukan satu kerja yang sangat mudah. Ia terdedah kepada fitnah orang, buat kerja-kerja NGO ni seolah-olah kita ni tak ada masalah pergi cari masalah. Kita nak pergi tolong orang, sedangkan macam cikgu sendiri ada kelulusan yang baik, ada ijazah, dah kerja dah pun jadi cikgu, dah bolehlah duduk sebulan makan gaji lah orang kata, kan Tapi cikgu rela melepaskan tanggungjawab sebagai seorang guru, masuk dalam dunia yang kita tahu bukan semua orang, dia tak semudah nak buat. NGO ni, nak buat NGO senang je, pergi register, esok dah boleh jalan. Tetapi nak run tu bukannya mudah. Apatah lagi, cikgu bukan saja involve dalam misi kemanusiaan dalam negara, tetapi juga di luar negara, di negara-negara berkonflik. Saya nak tanya, soalan saya cikgu, kenapa cikgu memilih jalan yang sukar ini? Jalan yang penuh onak dan duri ni cikgu, sebagai panduan pada orang yang kat luar sana, sebab sekarang ni semua orang kata NGO, NGO, nak buat NGO. Silakan cikgu. Saya dinilai oleh seorang supervisor saya ketika saya buat sarjana saya ni. Sarjana saya ni dalam latihan, pengurusan latihan. Lepas tu dia minta saya train CEO, ada 15 orang. Ini berlaku pada tahun 1999. Jadi dia nilai saya, dia kata, saya value anda ini dengan cara anda melatih itu RM800 satu jam. Itu kamu punya nilai yang saya dan saya agak natural. Bila saya berkomunikasi orang tu, saya rasa mudahkan orang nak mengikuti apa yang saya sampaikan. Saya kata RM800 satu jam. Artinya kalau saya ambil career itu, cukup saya bekerja 1 minggu, 1 hari saya 6 jam untuk saya melatih orang. Kemudian apa lagi yang saya mau. Tetapi saya buat kalimah ini Puan Zainal dengan cara saya namakan trade off. Trade off. Saya kata tidak. Ini bukan jalan hidup saya. Trade off saya itu menyebabkan bapa saya, isteri saya juga agak terkejut. Dia kata, kenapa tak mau buat itu? Kamu akan lebih senang dan kamu boleh bantu orang. Saya kata, jiwa saya bukan begitu. Saya argue dengan ayah saya. Saya kata, ayah telah mengajar saya untuk buat. Saya tak mungkin kalau saya berada dalam situasi itu untuk buat kerja-kerja ini. Jadi mereka faham, mereka beri sokongan, saya lepas peluang itu. Tetapi saya punya tanggapan ialah kalau saya sudah lepas satu benda yang besar, kemudian saya terjun satu bidang yang kerja-kerja kemanusiaan, kebajikan ini, takkan saya nak buat lebih-lebih kurang. Itu trade off yang tak masuk akal. Kamu dah buang benda yang sangat besar, tak perlu mau buat lebih kurang bila kamu masuk bidang lain. Jadi saya kata saya kena all out. All out artinya saya pernah mengajar di swasta sekejap. Gaji saya RM150, allowance saya RM150 sebulan. Saya tidur di dalam bilik saya. Bila kelas habis tutup, saya ambil saya punya toto tu, saya pentang, saya tidur di bawah meja saya. Esok pagi saya bangun, saya mengajar. Itu berlaku di Singapura. Jadi dengan saya menjalani benda itu, saya sangat sensitif. Saya mendengar budak tak dapat pergi sekolah, budak tak dapat bayar. Saya tidak hanya bersungguh dengan kawan-kawan, saya kata, jom kita pergi ke rumah. Mari kita tengok apa masalah dia, macam mana bapa dia, keluarga dia. Jadi proses itu menyebabkan saya rasa, inilah hidup saya tidak akan patah balik ke belakang. Saya tidak akan mau untuk, kata, orang panggil
bakar kapal lah ya, maknanya kita dah sudah ke depan lah, apa nak jadi pun. Dalam masa itulah saya mulai terdedah dengan isu-isu berat. Isu-isu yang bukan saja memerlukan bantuan-bantuan yang kita kerah untuk kita beri, tetapi isu yang sampai bagaimana kita nak menyelesaikan. Bila saya berkecimpung dalam advokasi, namanya advokasi ya, saya mulai berhubung dengan wakil rakyat, berhubung dengan menteri-menteri, saya berhubung dengan kerajaan, saya menulis surat, saya buat saya punya memorandum. Saya pergi demonstrasi di depan macam-macam lah dalam kehidupan saya ni. Saya masuk lokap berapa banyak kali perjuangkan tanah awam, petani-petani. Akhirnya dia menyebati lah. Artinya betul cara kata ya, banyak kes saya nak cerita ya, macam mana kita bantu kemudian rupanya dia orang dapat satu yalah maknanya disogok. Akhirnya saya dijadi sasaran sebagai pengganggu, sebagai menggugat keselamatan awam, dan kemudian saya dipanggil oleh polis. Tapi saya selalu memberikan nasihat pada diri saya, kata kalau ini aku rasa berat, ini bagaimana orang yang jauh lebih teruk ni. Kalau saya sebagai seorang Muslim, kita tengok Rasulullah apa yang dia hadapi, ini tak ada apa, saya kata. Jadi walaupun isteri saya kata sudahlah jangan macam ni, cukuplah kita buat orang. Saya kata tidak, kita teruskan. Jadi rumusannya ialah kenapa saya pilih ini Syaril, ialah kerana saya kira saya letak diri saya bukan warga sekadar sebuah negara, tetapi saya sudah meletak diri saya sebagai citizens of the world. Saya ni warga kepada dunia, dan dengan itu saya kena meneruskan hidup saya untuk membantu apa yang saya boleh. Jadi kalau saya pergi kepada benda yang sangat sempit, saya rasa saya tidak faham apa yang sedang berlaku dalam dunia sekarang. Sebab itu saya pilih benda yang saya buat ini. Cikgu, kita adalah negara muda dalam kerja amal. Jadi kita kena akui. Kita adalah negara muda. Kita baru, sebab selepas kemerdekaan, kita tak mampu membantu orang. Tapi bila ekonomi orang Melayu mula berkembang pada 70-an, 80-an, maka timbullah generasi orang Melayu yang berkemampuan untuk membantu. Jadi mulakan kerja amal. Jadi kita adalah bangsa yang tak sampai 50 tahun pun faham tentang apa itu NGO kemanusiaan. Sebab tu cikgu, saya melihat ni sebelum kita pergi ke isu antarabangsa, saya melihat pelayanan yang diberikan oleh bangsa-bangsa yang bertamadun lebih tinggi walaupun mereka bukan Islam. Terutama kita tengok layanan yang diberikan oleh orang Perancis, orang Greece. NGO, saya tak kata kerajaan. NGO Perancis, NGO Greece, NGO Itali terhadap ratus ribu pelarian Islam Syria yang sekarang menumpang di sana. Walaupun ramai orang kata mengkristiankan, tapi saya baca satu artikel yang ditulis oleh seorang padri mengatakan bagaimana dia kata, agak sedih lah, dia kata hampir keseluruhan doanya sekarang adalah kepada orang Islam. Sebab dia lihat pelarian Islam yang begitu banyak di Syria. Dia kata, lebih banyak doa aku untuk orang Islam berbanding pada orang Kristian. Kerana aku rasa ini adalah ujian yang berat kepada orang Islam. Tapi di Malaysia ni, kenapa kebencian kita sama Islam sangat tinggi? Soalan yang sangat berat tu, Zainal. Ya, saya tak tahu. Sebab kita kena bercakap tu terang. Kita kena bercakap tu terang. Sebab saya boleh kata, cikgu mungkin dah lama saya tak faham benda ni. Ya, betul lah. Saya pun rasa sangat tersentuh bila kita dengar begitu. Saya berkawan dan berinteraksi, berjaringan dengan 27 negara di mana MAPIM bina partner. Baik ada yang NGO, ada yang church group, ada, dan saya bertukar fikiran. Saya pergi bila mereka mengatakan ayo join kami di Latin America, ada satu lagu saya pergi. Memang saya dapati kelainan itu ada ya. Bila kita tengok masyarakat kita di Malaysia, macam mana kita mudah ya, kita ni agak simplistik cara berfikir kita, kebanyakannya lah saya tengok ya. Simplistik itu dia tidak betul-betul faham satu benda, kemudian dia buat rumusan, kemudian dia lemparkan dia punya komentar atau kritik. Itu satu. Yang keduanya ialah kerana masyarakat kita ini memang betul Zainal kata agak muda dalam bidang ini, dalam kemanusiaan, dan dapat tahu apa yang berlaku di luar negara. Tetapi
sebenarnya masih tidak ramai yang terjun betul-betul. Ya. Sebagai penyumbang, okey. Sebagai orang yang simpati, okey. Tapi terjun betul-betul, bergelumang, menyelami benda itu, saya kira sangat kecil. Dan sebab itulah persepsi masyarakat kita ni nampak mudah. Orang lain bantu, kita turun kritik, tapi kita tak buat apa-apa pun. Ya. Hatta kepada dalam negara kita ni bukan sedikit orang susah, ya, tapi yang komentar itu orang kata berlebih-lebihan. Padahalnya orang susah, kita bertanya apa dia yang boleh kamu buat, apa dia yang kamu nak sumbang, takkan kamu nak kritik saja. Contohnya ambillah, ya, saya lihat kepada beberapa inilah, dia panggil xenophobic, ya, makna benci kepada orang luar. Bila benci kepada orang luar ni, jadi termasuk etnik yang lari. Kita ada lebih kurang 17 ke 20 negara yang pelariannya datang kepada kita. Yang besar of course yang Myanmar itu, ya, yang Rohingya itu 120 ribu. Dia orang datang tahun 1982, tapi bila sampai ke Malaysia, dia rasa Malaysia lah kami rasa selesa untuk bersama Malaysia. Tapi tiba-tiba ada saja orang yang membuat 1-2 kes yang terhadap mereka ni yang memang melanggar undang-undang sebagainya. Tapi dengan itu cepat meletus serangan dan rasa kebencian. Kemudian grup lain, grup gereja, grup Zuci daripada Buddha menanggapi mereka itu untuk bantu. Dan dia orang bertanya, dia kata, cikgu macam mana ni, you all macam mana kan, orang ni memang sangat, kita harus belas dia orang. Saya tak boleh nak jawab macam mana orang kita boleh itu, sedangkan mereka ambil. Dan iyalah, kemudian tu orang akan kata ada agenda lain. Saya kata bukan soal agenda, ini soal keperluan. Dia dah tak ada apa dah. Dia bantu anak-anak ni tak ada sekolah, mereka tu bebankan sekolah. Mereka tak boleh nak cari pekerjaan, mereka cuba cari pekerjaan. Dia orang tidak ada dokumen, dia uruskan UNHCR, cuba cari je. Tapi dalam masyarakat kita lihat ini satu benda yang menggugat, ini satu benda yang tidak baik. Jadi dengan itu saya dapat inilah persepsi, inilah cara berfikir orang kita ni yang nampak belum lagi cukup matang memahami bahawa kita bukan saja hidup dalam Malaysia sebagai negara yang terpisah, kita sangat berkait dengan negara lain dan kita kena belajar hakikat itu. Real? Haji, cikgu, Ya. Berbalik pada soalan tadi, cikgu telah menjawab macam mana cikgu sanggup tinggalkan pendapatan yang lumayan untuk terjun dalam bidang NGO yang orang kata memang sungguh mencabar ni. Realiti sekarang ni, cikgu, tanpa mengambil kira apa-apa kes pun lah, ramai banyak NGO yang nampaknya mementingkan populariti untuk menjalankan kerja-kerja mereka. Sedangkan kita tahu cikgu sendiri sebagai contohnya lama dalam bidang NGO ni, tapi orang kata tak adalah tak nampak sangat orang kata, tak nampak sangat terlibat cikgu dalam media, kecuali lah kalau ada press conference apa semua kerja-kerja yang dijalankan tu lebih orang kata turun tanpa perlu sangat limpahan neon, cahaya kegemilangan dan sebagainya. Kan, adakah memang untuk kerja NGO ni memang perlu publicity atau bagaimana cikgu? Kalau cikgu melihat pengalaman cikgu sendiri. Ya. Istilah NGO, non-governmental organisation, kita sebut badan bukan kerajaan. Kalau di ini disebut LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Ini intinya ialah gerak kerja yang dilakukan yang non-state, ya, bukan kerajaan, non-state actors ni, kerana ada benda yang tak dibuat oleh kerajaan, ada yang tak dibuat kerana ada dasarnya, atau ada yang dibuat tak dibuat kerana dia kata ini bukan kerja yang kami harus lakukan. Jadi dengan itu ada semacam satu vacuum, dan bila ada isu-isu tertentu maka muncullah yang dipanggil gerakan kerakyatan, gerakan yang bukan state. Jadi di istilah yang dipanggil non-governmental. Dalam keadaan itulah maka NGO ni ada dua perspektif yang perlu dia faham. Satu ialah
adakah kewujudannya untuk menyelesaikan masalah, untuk bantu mengatasi sesuatu isu, ataupun dia nak mencari yang disebut populariti. Bagi saya dia ada blend, ya, ada keperluannya juga. Apa yang dilakukan oleh NGO itu diketahui oleh media sebab dia dapat sumbangan daripada masyarakat dan masyarakat kena tahu apa yang dia buat. Dan dalam keadaan itulah dia mencari ruang dalam media. Jadi kadang kita buat press conference, kadang kita buat press release dan sebagainya. Tetapi kalau NGO itu diniatkan sebagai ini selain daripada politik, ini satu lagi ruang untuk jadi popular, saya kira itu silap besar. Dan itu tidak harus diterima, ya. Bagaimana kita mengguna nama rakyat, kita guna nama orang miskin untuk orang sokong kita, kemudian tu kita pun dapat populariti, ataupun kita mengatasi satu isu apa-apalah, tak kira isu ekonomi, baik isu sosial, tiba-tiba kita lebih banyak menonjol daripada mengatasi masalah. Akhirnya orang akan tahu bahawa kita ni banyak bergendam daripada menyelesaikan masalah. Saya agak ingin peringatkan kepada teman-teman bahawa kerja NGO ini jangan dilihat sebagai kerja fill in the blank. Kerja NGO ni kerja kita nak betul-betul nak memperbaiki keadaan yang ada. Dan bila saya bekerja dengan, contohnya dengan dia panggil Doctor Without Borders, kan, Perancis. Ini luar biasa mereka. Atau yang lebih sangat keras macam Greenpeace, ya. Saya berkawan dengan grup ini, diorang ni buat begitu. Tapi saya kagum, diorang tak ada langsung, walaupun kerja yang diorang tu sangat besar lah, maknanya dunia kena tengok, tapi dia tak kisah. Dengan kerjanya orang tahu, kemudian tu media yang datang. Media nak tahu apa yang you all buat ni, apa dia cerita dia, we are fighting against this, against that semualah. Jadi kita harus semalam saya berwebinar dengan grup gereja, dan dia orang tanya kepada saya, cikgu, di mana lagi yang kami boleh bantu? Cikgu bagi tahulah, kami akan hantar apa boleh bantu. Without yang nak media ke apa, tak ada. Dia kata, cikgu bagi tahu je, kami nak hantar gitu. Jadi itu yang merasakan bahawa kita kena pertamanya bermula dengan niat yang betul lah. Saya terlibat dengan banyak NGO ni pun sudah banyak tahun, 45 tahun dah. Dan ada yang saya hanya jadi nasihat, ada yang saya kendali sungguh macam Mafim. Saya rasa populariti sepatutnya tidak menjadi satu cara kita berfikir lah untuk buat kerja-kerja NGO. Mesti tulus dan mesti jujur betul bahawa kita nak menyelesaikan masalah. Cikgu, ni soalan yang selalu orang tanya ke belakangan ni lah, fitnah kewangan terhadap NGO. Ini sekarang dah jadi itulah. Jadi maksudnya sekarang ni, cikgu, apa saja yang boleh diperburukkan tentang NGO ni, orang akan cari. Maksud sampai satu tahap saya rasa sedih lah dalam membantunya, tidak. Tapi semua institusi yang dibangunkan atas nama kemanusiaan kini dipertikaikan. Orang kata pasal 30%, orang fitnah masuk NGO untuk dana peribadi. Ingat dia merosakkan banyak imej NGO yang besar lah, yang saya tahu track record yang lama, macam cikgu involve pun dah lebih 40 tahun lebih. Dan saya boleh bagi tahu dekat cikgu, kata NGO yang besar macam Oxfam, NGO yang besar macam CARE Worldwide, dia running a ton of money tapi tak pernah menghadapi konflik dipertikaikan oleh siapa pun. CARE ni pun kita menyumbang potongan melalui kad kredit sebab kita tahu pentingnya ubat anti penyakit cacing kepada masyarakat kanak-kanak bawah 7 tahun di Afrika. Tapi orang kita ni, saya nak minta cikgu perjelaskanlah, bagi pencerahan, kata tak ada orang masuk NGO sebab nak menterdarah duit. Tak ada orang masuk NGO ni sebab nak tukar kereta, beli rumah. Saya tahu semua bos-bos NGO ni, saya kadang-kadang cikgu, ni saya tak pernah pergi dengan cikgu. Saya pernah dengan Tuan Haji Khairul. Setiap kali saya keluar, saya akan berasa sedih. Sebab saya punya kerja ni bukanlah susah, tapi saya boleh pakai kereta yang 2 kali mahal daripada kereta dia. Saya kadang-kadang dekat parking lot tu saya akan terberhenti memikirkan macam mana dalam hidup ni orang yang macam Tuan Haji Zairul. Sebab saya tak pernah jumpa dengan cikgu dalam majlis. Tapi Tuan Haji Zairul balik dengan kereta dia, kadang basuh, kadang tidak dia pakai. Dan kereta saya mungkin 2 atau 3 kali ganda lagi mahal pada kereta dia.
Tapi bila fitnah ni berlaku, saya rasa sedih. Saya harap cikgu boleh perjelaskan pasal cikgu ramai rakan-rakan cikgu. Dan orang sekarang sedang cop. Seolah-olah maksud NGO ni nak menterdarah duit orang yang menderma. Ini saya guna perkataan kesat supaya saya pulang balik buah paku, buah keras kepada orang yang tuduh. Cikgu jawab. Ya, betul. Ya, kena inilah yang saya juga secara peribadi berhadapan dengan hal ini. Pertama, NGO yang agak besar yang sudah mempunyai image itu, saya fikir mereka juga tahu risiko apabila tidak diuruskan dengan baik. Dan ini bukan memerlukan rocket science punya ilmu ya. Dia basic bahawa kalau orang bagi duit dan kerana kepercayaannya, maka perlu diurus dengan baik. Dan saya nak kata 100%, tapi umumnya NGO yang kerja betul-betul yang melihat masalah masyarakat, masalah rakyat, masalah pelarian, itu punya satu mission. Missionnya macam mana kita nak boleh bantu walaupun sedikit sangat. Dan dengan itu masyarakat kena faham ya, nak menguruskan NGO ni you ada beban ya. Yang dia boleh pilih benda yang lain, buat apa nak menyusahkan fikir ini. Dan kata Zainal tadi, kalau mengkedarah kan banyak cara lain yang boleh dibuat. Yang ini akan terdedah kepada awam dan ada akan discrutinize gitu ya. Jadi saya lihat kawan saya kata tak ada, betul Zainal ya. Banyak kawan saya pun rasa sedih tengok rumah dia, tengok cara dia berbelanja. Ya Allah, kata ni macam mana. Dia kata inilah yang saya boleh, penting saya hidup. Lepas tu bila ada masa saya kena ditugas untuk pergi, saya pergilah. Dan kami ni selalu bertemu bersama kita kan, bila kita buat CEO, kami pergi Cox Bazar bantu orang Rohingya. Kita tengok banyak ya. Dan tak ada pun yang duduk nak pergi duduk hotel yang mewah lah, hotel yang cokia lah orang kata kan. Saya pun tumpang samalah. Maknanya dia kata, cikgu kita kena buat begini, kalau tidak nanti kita akan berhadapan dengan persoalan. Saya memang patut kita jangan berbelanja dengan tidak bertanggungjawab. Jadi semua kawan-kawan dan kenalan-kenalan network saya dengan NGO di Malaysia dan juga di antarabangsa, tidak adalah yang orang kata nak jadi kaya. Orang kata nak senang dulu, dia tak masuk NGO, dia tak senang masuk NGO jadi senang. Saya tak dapat nak quote satu manusia pun. Ya, semua yang bila saya baca sembang saya pribadi, dulu kerja apa? Dulu dia kata pengurus bank. Itu pengurus bank. Dia tak fikir apa lagi, nak buat apa dia nak kerja. Tapi jadi dia duduk ya, jadi dia laksanakan kerja itu. Jadi saya punya pandangan ialah masyarakat kena lebih bersifat menghargai orang yang buat satu kerja yang dia tak buat, dia tak boleh nak buat. Umpamanya saya terima ni, kita buat kerja-kerja macam-macam lah di dalam luar kan. Dia kata, cikgu, muncullah cikgu ada, kami serahkan pada cikgu. Saya amanah, saya kata saya terima amanahnya. Saya akan pastikan benda ini sampai. Dan itu janji saya dan disaksikan, dan Allah akan mengukur itu. Jadi kalau dengan kawan-kawan saya pun begitu, yang NGO yang macam-macam, kami selalu bercakap macam mana dia kata, kami kena teruk cikgu daripada ini. Jadi saya kata kita kena sabar. Tapi dalam masa yang sama, kita mesti ada sistem yang boleh memberikan keyakinan masyarakat, ini cara kita menguruskan, mana perbelanjaannya, rekodnya. Kemudian tu kita buktikan bahawa telah terlaksanalah projek yang telah disumbang oleh orang ramai. Saya kata kita kena adakan budaya itu supaya kita telus, dan ini tak harus ada masalah. Saya kata kita pun buat, makin pun buat yayasan ni, buat yayasan itu buat. Jadi kita kata buat cara begitu. Betul Zainal, NGO yang lain yang luar-luar negara ni saya tak pernah dengar lah. Saya duduk di Paraguay hari itu berbincang. Grup-grup Latin American punya ni lah NGO kan. Kawan ni ada dapat sekian peruntukan, kawan ni dapat ini. Dia kata this is the budget we have, this is how we're going to execute. Saya kata, what about your needs, your life? No. This is for the people.
we don't take any money. Tapi tapi tak ada pula dalam media persoal ke apa kan. Saya pun betul je saya nak kata tak ada. NGO yang besar-besar yang dikata kaya-kaya, yang kita ambil kata Red Crescent, kita ambil tengok. Saya pergi The Hague beberapa kali lah mesyuarat Red Cross dan Red Crescent, Oxfam, apa nama yang saya sebut tadi, apa Doctor Without Borders. Banyak conference yang saya bertemu tu dan sangat simple. Tak adalah orang kata buat dalam hotel-hotel tu, kata tengok saya pergi Hong Kong hari tu, ini church group jemput saya lah di Hong Kong tu. Dia buat dalam bilik, saya kata ni seminggu punya pemesyuarat ni jenuh kita. Dia buat bilik kecil je. Tapi decision yang dia buat, bantuan yang dia nak sampai itu luar biasa. Jadi cukuplah ya, jangan adakan budaya kita selalu melontar benda yang bukan betul dan tak tepat dan boleh jadi fitnah, dan saya kira itu tidak membantu sama sekali. Banal, kita ambil satu soalan daripada penonton kita. Cikgu, ada penonton kita bertanya, adakah satu yang normal ataupun satu normalisasi menggunakan pengaruh politik untuk menaikkan nama ataupun sesuatu NGO tu? Adakah satu benda yang normal, perlu ada satu pengaruh-pengaruh politik untuk make sure NGO itu berjalan dengan lancar? Mungkin cikgu boleh jawab, cikgu? Minimal lah, saya kata jangan terlalu banyak. Kalau perlu kerana kita nak gunakan facility tertentu. Tapi kalau kita sudah bergabung, kita normalize bahawa kita adalah mirror, cerminan daripada politik itu dan politik, maka saya rasa kita akan mendapat masalah masa depan. Kerana image politik ni lain ya, caranya ya. Orang selalu sebut mileage, dan mileage bagi saya tu bahaya. Politik mileage sama ada individu atau sebuah badan politik. Jadi saya kata minimalkan hanya untuk keperluan saja, untuk kita mendapat fasilitasi yang kita perlukan. Lebih dari itu saya tidak nasihatkan untuk berhubung seolah macam kita ini bersama dengan politik. Okey, saya setuju dah. Saya setuju. Ni kepada mereka yang bertanya tentang isu-isu lama ni, macam saya dah jangan bawa kait lah, sekolah tahfiz, kemudian berlaku manipulasi, budak-budak pergi, itu tuan-tuan boleh buat pertimbangan. Saya fikir kata tak perlulah kita nak seret benda yang kerana sekolah 2-3 sekolah tahfiz ni, kita nak pukul hukum. Sekali lagi tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan pun dah cerdik, boleh pukul hukum sendirilah. Kalau rasa benda tu jelas. Yang kita petikaikan malam ni adalah pergi serang tempat yang tak betul. Memang ada tuan-tuan bangkit, saya pun kecewa je ni, tuan-tuan bangkit Mahat Tahfiz yang ditubuh, kemudian itu tuan-tuan dah tahu dah, tuan-tuan buat pertimbangan. Yang saya nak discuss malam ni adalah yang kita tak tahu dan kemudian difitnahkan. Macam sekarang kita discuss. Jadi berhenti daripada nak heret perbualan ni pergi jauh ni, tolong berhenti. Saya nak tanya lagi satu dengan cikgu. Latest apa status keadaan di Gaza, cikgu? Saya nak tahu je tentang kemungkinan ada permintaan perubatan yang sangat tinggi, sebab saya tahu kata semasa perang itu hari ramai yang tak dapat bius, ubat bius habis di Gaza. Pasca perang saya fikir keadaan traumatik sangat tinggi. Sekolah banyak musnah, dan saya tahu satu daripada Masjid Mapim pun dah kena bom. Daripada 9 Masjid Mapim benar. Mungkin cikgu boleh update sikit lah untuk, sebab saya nak macam ni je. Malam ni kita tak sembang pasal orang mengkelai siapa paling betul di Gaza. Kita nak balik pada etikat kita. Yang Allah suruh kita bantu adalah saudara seagama kita di sana. 1-2 kes berlaku itu tak boleh menjadi sebab kita menarik diri dan menafikan tuntunan Al-Quran bahawa sesungguhnya tanggungjawab kamu pada saudara agama kamu. Sesungguhnya tak. Tu saya nak bercikgu ceritalah apa update yang cikgu ada sekarang tentang keadaan di Gaza. Saya tak mau nanti orang pusing paling kepala, biar matilah Gaza ni hanya kerana 2-3 insiden yang tak masuk akal berlaku sama. Mungkin cikgu boleh update lah keadaan perubatan, pendidikan. Saya dengar masjid yang Mapim Benar pun kena bom sebiji. Ya, betul. Kita masuk mula 2010. Kemudian tu berlaku perang, itu perang 2008-2009, tapi 2010, awal 2010 kita dapat pergi. Kemudian 2012 juga berlaku serangan sangat teruk. Kemudian 2014, kemudian sekarang 2021. Saya panggil Gaza ini slow death, iaitu mati perlahan-lahan. Slow death, mati perlahan-lahan. Kerana sejak daripada 2007 apabila berlaku blokade itu, dia macam jadi satu penjara terbesar di dunia lah, penjara terbuka yang terbesar.
Jadi prasarananya, sumber makannya, segala infrastrukturnya, institusi pendidikannya, khidmat kesihatannya, sebutlah apa pun ya. Maknanya kalau saya pergi itu artinya saya mengiling kepala macam mana dia orang boleh survive. Betul, memang power betul. Elektrik hanya 3 jam, itu paling tinggi, 3 jam sehari. Dia merosakkan hospital tak boleh berfungsi, dan industri-industri tak boleh berfungsi. Jadi mereka itu tenat. Saya kata tenat dan mungkin nazak lah kalau saya nak istilahkan. Kalau diprofilkan, maknanya tengok orang yang cacat saja, cedera saja ratus ribu. Tapi yang anak yatim saja dekat 30,000. Anak yatim piatu ni, mak bapak dah syahid. Kemudian yang yang memerlukan limbs, artificial limbs dekat 8,000. Artificial limb kaki, yang bila dibuang kaki, tangan, artificial limb tu. Jadi, itu perlu. Kemudian mereka juga berhadapan dengan yang tadilah ubatan. Ya. Bila saya pergi hari itu, bila dia orang kata, please brother come and see what we have now. We have only penicillin left. Tak ada lah benda lain. This is the only medicine we have. So dia kata, saya kata yang dulu macam mana? We have finish up dah guna dan yang kami tunggu ni tak tahu boleh masuk tidak. Saya di depan saya sendiri, Zainal Syarif ya. Satu truk nak masuk dalam tu, dia bawa ni water drip ni kan, kalau kita hospital kan pakai drip tu. Di pegawai daripada Israel digunakan masuk, cek benda itu dan dimusnahkan depan mata kami. Saya tanya kepada ni pasal apa? Dia kata mereka berdakwa bahawa itu boleh dibuat senjata. Liquid itu boleh dibuat senjata. Jadi saya melihat sendiri bila kita masuk tu, jadi keadaan tu sangat-sangat memerlukan satu keazaman lah ya. Betul Zainal, letak tepi lah benda-benda yang satu dua yang itu tidak harus menjadi alasan. Kerana mereka itu dah nazak, mereka dah keadaan begitu. Jadi siapa yang masuk, cara macam mana pun bagi saya bukan jadi isu. Isunya ialah kita nak bantu dan pastikan diorang ni boleh bertahan. Sebenarnya saya nak pergi ni. Jadi saya minta beberapa kawan-kawan pergi dulu sebab bila kita dapat approval tu baru kita boleh masuk lah. Tapi sekurang-kurangnya pergi ke hospital Palestin di Cairo, kita tengok pesakit, kita bagi bantuan di situ juga. Kemudian tu kita nak bergerak ke Aris, iaitu dekat dengan sempadan, di situ ada hospital. Dan kalau kita tak boleh masuk, saya kata cukup di sini sajalah kita bagi. Pokoknya kita lakukanlah apa yang kita boleh. Jangan kita duk fikir begini dan begitu, macam-macam isu yang ditimbulkan. Bagi saya itu harus diletak ke tepi dan kita sama-samalah perbaiki. Tapi yang penting Malaysia, nama Malaysia ni besar Zainal. Syarif, bila sebut je kan, diorang sebut Malaysia je dulu. Tapi dia punya keazamannya luar biasa. Saya bawa 50,000 USD pada tahun 2014. Masa itu Somalia tengah drought. Sangat teruk. Jadi bila saya bagi kat dia, orang kata, no brother, please send to Somalia. Saya kata, no, we collect this money. Saya kata, this is for you. Untuk nak makan ada, no. We can fast. Please send it to Somalia. Saya tercengang-cengang, saya nak kata, ya Allah, hati dia orang tu semurni itu kan. Yang kita ni bagian nak rock lah orang kata. Tapi maknanya itu yang melambangkan, ya Allah, kalau kita membantu mereka, alangkah disampaikan kepada semua penyumbang-penyumbang kita. Dahsyat kita nak bagi duit kepada orang Palestin ada fikir lagi tentang nasib orang Somalia. Tapi cikgu cerita saya tak terkejut lah, because saya pun 2 kali ke Palestin dan saya jumpa dan saya faham lah bagaimana inilah umatnya Allah pilih untuk mempertahankan Masjid Al-Aqsa dalam apa jua keadaan. Lagi tu saya nak minta Sari ada soalan saya ganggu, mungkin Sari ada 1-2 soalan bagi laluan tu sebelum saya pergi kepada Ada satu soalan ni. Dia kata dengan pelbagai isu yang melanda ni kan, jadi apa cara terbaik sebenarnya untuk membantu masyarakat Palestin, cikgu?
adakah dengan masuk duit secara direct ke NGO ke apa ke, mungkin cikgu boleh bagi penjelasan sikit. Kita rakyat Malaysia ni nak bantu masyarakat kita, umat Islam di Gaza ataupun di Palestin lah kan, keseluruhannya. Apa cara terbaik sebenarnya? Mungkin boleh bagi sikit tips supaya kita dapat gambaran, cikgu? Okey, pertama harus faham bahawa ada dua tempoh bantuan. Satu tempoh jangka pendek yang semerta kerana mereka sangat memerlukan itu. Yang keduanya jangka panjang yang berkait dengan memulihkan sekolahnya, pendidikannya. Tapi yang semerta macam ubat, makanan, air bersih itu urgent, itu kita kena sampai. Jadi dua tempoh ni, jangka pendek, jangka panjang. Yang kedua, kita kena ada perhubungan kita dengan mereka di dalam tu. Mana mereka juga ada sistem NGO dia. Dan NGO dia sangat telus mereka itu. Ada lebih kurang 200 kalau di Gaza lah ya. Kalau di West Bank saya berhubung dengan lebih kurang dekat 20 NGO mereka itu. Dan sering kami mendalami apa yang mereka buat, bagaimana mereka buat, dan kami pergi tengok apa yang telah tercapai. Itu meyakinkan kita bahawa kita tidak boleh nak ada di situ macam memang makin dulu ada masa kita buat masjid yang saya nak kata kena bom tu, kita ada pejabat di Gaza itu di pejabat bangunan OIC. Jadi diorang bagi kita satu tingkat di atas tu, kita operate di situlah. Tapi pejabat tu pun dah kena bom. Jadi bila kita establish itu, kita dah tak ada pejabat lah. Tapi kita nak cuba berkongsi dengan kawan-kawan kita yang lain daripada badan yang lain. Tapi lebih kurang 200 itu kami saringkan dan kita dapatlah bekerjasama dengan lebih kurang 8 atau 10 NGO. Jadi yang kedua caranya ialah you bina link dalam tu. Yang betul-betul kita percayai, yang betul-betul laksanakan apa yang kita hendak. Yang ketiga, kita juga harus ada laluan secara resmi. Kerana Gaza itu ada autoritinya, dia ada the Palestinian authorities yang berkaitan dengan macam-macam lah, macam sebuah kerajaan. Biar kita ada link itu ya, sebab mereka sangat sensitif kalau kita pergi ke Kedah gitu ya, melalui dia. Macam saya tulis surat kepada the Director General of the Ministry of Foreign Affairs Gaza, so dia orang jawab. Kemudian saya tulis surat kepada beberapa lagi menteri-menteri dia dan dia orang jawab. Jadi bina hubungan itu. Jangan ketepikan mereka. Mereka tahu apa yang urgent, di mana kawasan yang perlu dibantu, kelompok mana. Yang terakhir tips saya ialah begini ya. Nak bagi duit secara langsung atau macam mana? Dan di sini ada sedikit masalah. Masalahnya ialah kalau kita transfer, saya beberapa kali dah kena block duit kita hanging sebab diblok oleh Israel. Israel ada akses kepada bagaimana duit itu ditransfer. Jadi penyumbang saya selalu akan laporkan, baik kita nampak tak mampu nak transfer. Pasal kalau nak transfer kena transfer kurang 50,000 dan itu dapat dikesan. Transfer sikit-sikit ni tak menasabah. Jadi saya kata ada benda yang kita lakukan yang bukan saluran biasa lah ya. Maknanya personal. Dia orang kadang-kadang dia orang keluar daripada kawasan tu, jumpa kita di luar. Jadi di situ kita bagi. Setelah kita faham orang tu siapa dan perjanjian kita sebagainya. Itu pertama. Yang kedua, bila kita amanahkan dia duit itu, kita letaklah beberapa SOP yang kita minta dia jagalah. Ya, maknanya within sekian masa, okay, you kena lapor gambar yang kena beri dan cuma dan diorang patuh. Diorang tahu sangat bahawa memang banyak kerja-kerja ini dilakukan oleh NGO lain daripada luar negara, daripada Turki, daripada UK. Jadi diorang faham. Jadi kita gunakan hubungan itu dengan mereka ya. Contoh yang sekarang ni kita adalah sedikit duit yang kita nak bagi tapi kita tak dapat sekarang ni. Jadi saya kata hold on, kami akan tengok kalau diorang boleh atur transfer itu tak ada masalah dan kita akan buat begitu. Kita nak masuk sekarang ni agak susah kerana ini saya berhubung dengan beberapa pihak iaitu di Mesir. Kalau ini cerita Gaza lah. Mesir, embassy Mesir di KL. Kemudian saya tulis surat kepada Ministry of Foreign Affairs dan saya berhubung dengan Wisma Putra dan juga kita punya
embassy kita di Cairo lah. Semua memberikan nasihat kepada saya begini, cikgu kita buat begini, okey nanti dulu. Jadi saya follow itu supaya tidak ada persoalan. Tetapi projek kita yang kita nak buat di sana tu sekarang ni ialah pusat anak yatim. Kita telah biaya lama pusat anak yatim tu. Jadi separuhnya telah runtuh kena ada bom. Kemudian kita bantu agriculture ni. Buat apa namanya, produce makanan sini. Jadi infrastrukturnya kita bagikan duit tu, dan kita cuba nak bina, nak repair balik 30 masjid, Zainal Syarif. Yang masjid yang kita buat itu tahun 2016 ke 2000 berapa ya, lupa saya itu. Itu masjid yang tercantik di Gaza. Dia panggil masjid Masjid Omar. Jadi kita kerjasama dengan satu masjid kita di Malaysia, jadikan dia macam matching gitu, jadi kembar tetapi runtuh. Bom tinggal menara aja. So kita nak bina balik, dan banyak cara kita buat ni, Syarif Janana. Saya cuba matchingkan masjid-masjid Malaysia ni dengan masjid yang sana yang runtuh yang kita nak dikembarkan. Supaya ada hubungan berlanjutan, ada apa nama dia orang kata okey gini untuk masjid tu. Jadi dikembarkan. Sekarang kita bina 7 masjid kembar Malaysia dengan 7 masjid di Gaza. Dengan itu caranya kita nak beri mereka peluang untuk rasa betul-betul lah macam mana nak bantu kan. Jadi banyak imam-imam tu teruja semua lah, cikgu saya kan dapat juga kami ada satu masjid di sana kan. Mereka malah nak letak gambar masjid kita. Masjid Merbuk ada di sini ni. Dia kata tolong hantar cikgu gambar kita kepada masjid yang kita nak bina. Itu caranya lah yang saya nak kongsi dengan Syarif. Haji. Ya. Saya kagum betul lah. Saya sungguh luar biasa lah. Saya di saat kita duk macam-macam isu lately ni, MAPIM di bawah cikgu dah masuk lama dah kat Gaza, dah buat masjid paling cantik. Saya kira 9 rupanya 30. Saya baca data 9 rupanya 30. Astaghfirullahaladzim. Luar biasa. Kita ni baru duk bercerita pasal Gaza, cikgu dah buat lama dah. Tak ada apa-apa. 30 masjid dah buat di Gaza. Itu luar biasa ya Tuan Haji. Saya pun tak tahu nak cakap apalah. Kita betul-betul bertuah lah Haji. Kita dapat Cikgu Azmi malam ni. Saya terkedu lah. Ini luar biasa lah. Saya betul-betul Tuan Haji. Saya tak tahu nak cakap apalah. Luar biasa. Cikgu, saya nak tanya lagi satu cikgu mengenai orang cerita audit ni. Cikgu perjelaskanlah, kata mana ada NGO boleh tipu sebab proses audit pergi ke ROS. Betul. Dipantau, ada jawatan kuasa dia. Jadi setengah orang ni dia tak faham je. Dia duk kadang-kadang soalan saya ni bunyi dia bodoh, tapi untuk masa ni cikgu kena jawab. Cikgu tolonglah jawab. Untuk saya dan seorang lagi, saya anggap saya pun masuk sen dia bodoh, tapi tolong jawablah. Supaya orang-orang yang reti, baru reti sebut perkataan audit. Dia nak guna je perkataan tu menunjukkan dia celik. Dia pergi entah cikgu ceritalah, buka NGO, apa proses dia, apa audit dia, setiap kewangan yang dibelanja, cikgu tolong perjelaslah supaya boleh clear sikit malam ni. Betul. Pengalaman banyak NGO dan saya rasa saya sangat berprasangka baik dengan semua NGO. Tapi kalau macam MAPIM ni, kita ada double audit. Ya. Dan malah beberapa pegawai di Jabatan Audit itu sangat rapat dengan saya. Malah mereka nasihatkan cikgu yang ini kena buat standard gini. Perbetulkan. Dia kata tolong nasihatkan apa dia segalanya. Dan double audit ni bukan saja audit dalam ya, tapi audit yang kedua-duanya yang berlesen. Ya, supaya biar clear. Jadi kerana apa? Kerana satunya memenuhi keperluan ROS dan mereka mahu benda tu. Yang keduanya kerana dia nak kita harus membina confident orang. Kita tidak mahu ada masalah keyakinan, dan kalau ada masalah keyakinan kita akan masa depan kita juga akan jadi masalah. Jadi audit ini dibuat dengan cara pertama ialah duit yang masuk. Jadi buktikan duit yang masuk itu. Mana buktinya masuk dalam akaun atau wang derma, bagai pastikan dia tu jelas.
Yang kedua, bagaimana duit itu disalurkan kepada apa projek yang telah disebut di mana orang menyumbang. Orang nak menyumbang masjid, orang nak menyumbang anak yatim, orang nak menyumbang ini. Jadi kita pastikan benda itu jelas dan kita tunjukkan bukti bahawa ini duit ini sampai ke mahat ini. Duit yang ini seperti yang orang yang niat itu sampai kepada institusi ini. Jadi itu perlu audit yang ini dan kita pun setiap tahun kita tak mau macam di masjid lah ya. Saya kata jangan minimalkan baki duit tu. Sebab orang bagi nak disalur ke sana, tetapi kita tengok benda tu tersimpan. Saya selalu pesan kepada ni, bila saya tengok pertengahan tahun auditnya macam tak apa-apa, nak duit ni nampak tak keluar, ini saya kata pastikan projek ini berjalan atau ada projek yang baru, dan kita mesti maklumkan kepada penyumbang. Penyumbang kita ada yang seminima RM1 pun ada. Yang hantar saya tengok dalam account bank kata, oh RM1 masuk juga. Tapi kita rasa RM1 itu adalah niat dia yang sangat besar. Niat dia ni kita jangan main-main. Kita nak kena jawab kepada Allah. Jadi audit kita dalam bentuk itu satu. Lepas tu yang tadi saya sebut audit Allah tu satu lagi lah. Jadi bagi mereka yang ada kesangsian tu, jangan hanya lemparkan dalam media sosial. You tulis surat, you telefon, you datang ke pejabat dan kita akan berikan. Sebab ini semua hak orang nak menyumbang. Jadi tak payah nak tiap kali dia sebut ungkit. Jadi betul lah je di sana sebut tadi, orang tak faham audit apa, tiba-tiba dia dengar orang lain, waktu dia pun guna argument audit dan sebagainya. Padahal dia pun tak tahu audit tu tentang apa. Dia kira hentam ikut. Jadi semua yang saya tengok kawan-kawan NGO tu clear dari segi cara dia orang salurkan, cara reportingnya sebagainya. Dan kalau kita pergi tu, dia boleh tunjuk semua lah, macam di tempat saya boleh tunjuk peta, boleh tunjuk ni duit masuk ni. Tak ada masalah, dan ini harus diyakini oleh masyarakat. Terima kasih banyak cikgu. Ya. Ada satu benda kita lari sikit Abang Nal. Ini nak tahu ni image bersongkok dan berkain plekat. Ini memang kalau kata Cikgu Azmi, ada satu komen ni dia kata, masa pergi ke luar negara ke mana, misi flotilla ke apa ke, Cikgu Azmi maintain berkain plekat dan berbaju Melayu. Ini Banal. Dia orang takut bom. Dia orang takut bom tu, macam mana nak lari pakai kain plekat. Ini kita kena tanya soalan ni. Saya duk fikir kalau bom apa tinggal macam mana. Tapi mungkin kain plekat tu bukan sembarang kain Syaril. Itu tu. Ini bukan calang-calang je kain plekat ni. Dekat Palestin pun pakai kain plekat ni. Ni cikgu untuk pertama kalinya. Kita nak like sikit. Ramai nak tahu, mungkin dia orang nak tanya tak berani kan, cikgu marah dia orang ke apa ke, suka hati aku lah aku nak pakai apa. Cikgu, cuba cerita sikit cikgu, share sikit. Ayah saya kata kamu ada dua benda yang kamu kena ada dalam sifat kamu. Pertama dia panggilnya confidence, keyakinan. Yang kedua humility, iaitu rendah diri. Dua ini kamu kena adun elok-elok. Kalau kamu rendah diri saja, orang pijak kepala kamu. Kalau kamu terlalu confident, kamu jadi sombong. Jadi blend elok-elok. Dan inilah bila dia minta, kata kamu yakin apa yang kamu buat, kamu yakin apa yang kamu pakai. Dan dia sangat menggalakkan itu. Sehinggalah saya rasa bahawa tidak ada kurangnya ya kita dengan budaya hidup kita ni. Saya pergi ke Yokohama, dia orang minta saya bentang ni sana ada satu conference namanya World Peace in Diverse Culture. Itu keamanan dunia dalam kepelbagaian budaya. Kemudian dia orang tak bagi saya masuk dalam conference room itu, padahal saya dijemput. Dia kata, you are not dressed. Dia kata, seorang tu lah. Saya kata, do you understand this theme of this conference? World Peace and Diverse Culture. Dia pun kata, no, I'm just a committee. But this is the diverse culture that you see now. Although it is an international conference, but this is a diverse culture. I'm a Malay. I will have my dress, and I don't feel timid. I can speak on the stage.
Saya bercakap di United Nations tu depan Ban Ki-moon, depan Kofi Annan dulu. Dia kata your speech was the best speech, but you become much more because of your pride of your attire. I don't know, if I wear a clothes with the necktie and the suit, I won't be able to speak because I'm not myself. Jadi I'm a Malay, I'm proud to be a Malay. I want to show that this is a Malay culture. Dan dengan itu saya merasakan bahawa tak ada sebabnya, tak ada sebab. Apa kira-kira? Yalah, orang kata cikgu macam mana ni cikgu kalau lari macam mana? Adalah cara saya lari. Kalau hampa nak ni saya boleh train lah cari lari pakai kain ni. Kan adalah cara dia. Tapi maksudnya maknanya begini ya. Bila saya jumpa lah juga lah menteri-menteri ni, saya pergi kan, ni cerita light juga lah. Saya bawa Raja Muda Malay pergi ke Cox's Bazar, dia nak tengok kan. Jadi protokol dia punya entourage-nya dia lebih kurang berapa orang, atau 20 lebih lah. Jadi dari situ ada punya, dia panggil dress code. Kalau pergi macam ni, dress code mesti ni. Jadi, pergi tempat ni mesti begitu. Tapi Tuanku Raja Muda dia kata, cuma Cikgu Azmi je, hampa jangan sentuh. Sebab dia tahu tempat ni, kalau dia tuang itu, dia kata dengan kita tu, pakai terjun dan laut dia awaknya. Jadi dia kata, Cikgu Azmi punya pakaian ni, hampa jangan duduk kat ni. Itu dia. Kalau hampa ganggu, saya ingin dia balik, jenuh nak jawab dengan sultan tadi. Jadi maknanya saya mengatakan inilah, saya mengatakan okey lah ya, maknanya to be humble dan to be proud bahawa kita boleh menyumbang dengan cara kita berfikir, budaya kita, watak kita. Dan itu saya maintain lah sampai hari ini. Dan InsyaAllah saya selesa lah. Tidak ada masalah. Saya sangat suka kalau ada orang mengatakan bahawa cikgu adalah lelaki Melayu terakhir. Dia berkata saya gitulah. Saya kata tak apa. Kalau tak ada aku ni, apa carilah orang lain pula. Terima kasih cikgu. Terima kasih banyak kerana 1 jam 20 minit. Bagi mereka yang ingin ni pergi saja ke Facebook MAPIM. Yang tanya nombor akaun, jangan risau, anda pergi ke Facebook, anda boleh communicate. Sebab MAPIM adalah salah satu daripada tubuhan besar yang established di Malaysia, yang ada rekod yang sangat panjang. Di Palestin mereka dah nak masuk tahun yang ke-11 beroperasi, dah 30 masjid mereka bangunkan. Dia tak payah gaduh dah pasal kontainer-kontainer lori ni. Itu benda kecil nak dibawa berdebat. Jadi kalau kita nak tengok lagi lebih banyak masjid berkembar dibuat, mana nak tahu tuan-tuan yang rasa berdosa selama ni duduk tuduh macam-macam nak tebus dosa duit dalam bank mampu bangunkan sebiji masjid, ajak cikgu buat masjid berkembar. Daripada duk bergaduh ni, kau orang kumpul ni ratus-ratus ribu orang duk maki macam-macam ni, kau orang kutip seorang RM10. Kau buat masjid berkembar, hapus dosa. Nama masjid tu carilah dalam bahasa Arab, masjid hapus dosa. Supaya dosa yang duk buat, duk fitnah orang Palestin ni boleh buat masjid berkembar. Cikgu pun duk cari ni, yang ke-8 masjid berkembar, 7 dah siap lah. Okey cikgu, saya ucapkan terima kasih banyak pada cikgu, kerendahan hati cikgu. Selamat, semoga Allah mudahkan cikgu, Allah mudahkan semua orang Islam, Allah mudahkan orang Palestin. Yang paling penting Allah mudahkan kita lah orang Malaysia ni. Okey, terima kasih cikgu. Terima kasih semua yang menonton 1,500 orang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.